Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, hiasi kami dengan sifat takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fatih Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ni'mah Bukit Piatu Melaka, yang saya rahimkan juga pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Salam Melaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan dapatlah kita bertatap muka, dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu Masjid Mantap Masyarakat TikTok. Tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Malaysia standard tak ada perkataan mantap ni, tak tahu datang mana mantap ni. Mana datang perkataan mantap? Sepatutnya mantap. Tapi mantap ni ada sejarah dia. Asal usul perkataan mantap ini adalah jargon ataupun tagline yang digunakan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin, lebih dikenali dengan nama Ustaz Zamri Mantap. Dulu dia mengajar dalam rancangan Mari Mengaji TV 9 tahun 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi masa tu popular betul dia dengan istilah mantap itu. Di sekarang ni dia pun dah tak mengajar dah di TV, dah sekarang jadi adun dah, jadi ahli Dewan Perundang Negeri kawasan Sungai Buloh di Selangor. Dia ada buat travel agent lah, Mantap Travel and Tours, masih ada lagi. Dia banyak mengasaskan kaedah mendidik anak-anak. Antara yang dia buat mabah ni mendidik anak berinspirasikan Al-Quran dan Hadis. Dia yang mempopularkan jargon mantap itu. Tapi sebenarnya perkataan mantap ini sekarang orang dah tak guna dah. Orang yang guna mantap ni orang dah tua dah orang tu. Budak muda sekarang tak guna mantap, kita guna mantul. Mantul ni gabungan antara mantap dan betul. Itu lebih dalam lagi, mantul. Mana masjid mantul, masyarakat timtul lah, itulah contoh. Tapi mantul tu pun dah agak lama sikit. Ni pula ada yang baru lagi, budak-budak muda apa dia panggil? Mantap Pak Abu katanya. Itu pun pening juga kita tu. Sian Pak Karim, mantap Pak Abu. Saya pun tak tahu apa kena-kena Pak Karim dengan Pak Abu. Jadi nanti masjid nak buat tajuk mantap Pak Abu pula. Jangan buat mantap. Masjid mantap Pak Karim. Masyarakat kesian Pak Abu contoh. Itu lagi ramai budak-budak datang. Saya setuju dengan tajuk ini. Kita kalau nak mengukur masyarakat dan kampung itu TikTok, salah satu indikatornya adalah tengok masjid. Sebab itu kita pun kalau dalam
indikator pertandingan desa Jumelang PDC, Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri. Antara kriteria yang hakim akan adili, juri akan tengok adalah masjid. Saya dulu lama juga terlibat jadi hakim untuk atau juri untuk PDC ni. Gila kampung-kampung ke tanah jangan perda. Dan kami Jabatan Agama kena pergi masjid lah. Mana masjid ini dia adalah untuk kita nak ukur masyarakat kampung itu. Pernah orang tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Puan, apa tanda kampung tu ada berkat?" Orang tanya kepada Umar. Umar kata, "Kau tengok dia punya masjid." Apa yang nak ditengok? Tamu kau tengok masjidnya lebih cantik daripada rumah orang ke tidak? Kalau rumah orang lebih cantik daripada masjid, something wrong. Jadi tuan-tuan untunglah saya dengar tak berapa lama lagi dapat masjid cantik. Kalau tak pergi lagi tak tahulah. Inilah satu-satunya masjid di negeri Melaka yang merupakan sumbangan masyarakat 100%. Tidak ada daripada pendanaan lain. Tuan-tuan kena megah dalam masjid itu. Kita ada saham dalam masjid itu. Orang tanya lagi kepada Umar, kalau masjid memang lebih cantik daripada rumah orang, apa ukuran lain? Ente tengok pula sembahyang jemaah ramai ataupun tidak. Kalau sembahyang jemaah bagus, itu tanda kampung bagus. Orang tanya lagi, kalau memang sembahyang jemaahnya dah bagus, apa lagi ukuran lain? Ente tengok pula dia punya sembahyang subuh dia. Adakah sembahyang subuhnya sama macam sembahyang jemaah? Kalau sama, itu kampung ada memang bagus. Sebab kita orang Islam, kita dengan masjid ni kita tak boleh berpisah. Masjid ni kita dengan masjid macam ikan dengan air. Ikan kalau tak duduk di air, mati dia jadi ikan masin je. Sama manusia, orang Islam, kalau tak dekat dengan masjid, dia mati. Apa yang mati? Hati dia. Sebab itu masjid kena sentiasa di hati kita. Pergi ke mana pun mesti cari masjid. Pergi ke Amerika ke, pergi ke London ke, pergi ke mana-mana mesti cari masjid. Ini sifat orang Islam. Pergi ke Singapura cari masjid, pergi ke Kuala Lumpur cari masjid. Tak adalah asyik musafir kerja, tak nyinggah-nyinggah masjid. Jangan begitu. Sebab yang tak suka masjid ni orang munafik ya. Kata Nabi dalam satu hadis daripada An-Nazar bin Samurah, "Al-munafiqu fil masjid ka-tayri fil qafas." Orang munafik kalau dengan masjid ni dia macam burung dalam sangkar. Dia tak gembira pun. Dia duduk dalam sangkar. Orang beriman dia duduk dalam masjid ini ada kegembiraan dalam hati. Dia rasa tenang, dia rasa seronok. Sebab itu kalau kita sayang Nabi, jangan tinggal masjid. Sebab Nabi ada 7 sunnah dia tak pernah tinggal. Pertama sekali tahajud. Kalau dia tinggal pun dia qada, witir misalnya. Yang kedua, Nabi air wuduk, air semayang sentiasa jaga. Yang ketiga, Nabi beristighfar setiap masa. Yang keempat, Nabi sedekah setiap hari. Yang kelima, Nabi jaga semayang duha. Yang keenam, Nabi tak tinggal baca Quran. Dan yang ketiga, Nabi tidak tinggalkan semayang jemaah di masjid. Sebab itu tuan-tuan, rajin datang masjid ni sebab iman, bukan sebab ilmu pengetahuan. Saya fikir tak ada orang tak tahu fadilat berjemaah. Semua orang tahu. Saya fikir zaman sekarang tak ada orang tak tahu fadilat i'tikaf masjid. Semua orang tahu. Sebab kita WhatsApp, orang hantar mesej, macam ceramah YouTube, kita selalu dengar fadilat datang masjid, fadilat soft depan, fadilat macam-macam. Tapi kita ke masjid ni bukan kerana banyak ilmu pengetahuan, maklumat. Kita kerana iman. Semua yang datang masjid ni ustaz lah. Kan yang ada ilmu pengetahuan agama ni ustaz lah. Adakah semua ustaz? Belum tentu ustaz semain kat rumah je kadang-kadang dengan anak-anak dia. Dia jarang juga datang ke masjid. Bukan semualah kamu kena kecam pula persatuan ustaz-ustaz Malaysia apa kan. Ni contoh lah. Yang datang ni bukan semua ustaz, orang biasa. Orang biasa. Sebab yang menyebabkan kita ke masjid iman, bukan ilmu. Itu sebab dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhir." Hanya senya yang layak memakmurkan rumah aku, masjid aku adalah pertama orang yang amana billah. Apa makna amana billah? Beriman.
Atau dalam bahasa terjemahannya, yang layak datang ke rumahku hanya orang yang percaya kepada aku saja. Orang yang percaya. Dan dia percaya kepada siapa? Wal yaumil akhir. Dia percaya kiamat itu ada. Siapa lagi orang yang datang masjid? Wa aqamas solat. Memang dia nak jaga sembahyang. Wa ataz zakat. Dia pula jenis orang yang memang bayar zakat. Dan yang terakhir, walam yakhsha illallah. Dan orang yang datang masjid ni semua tak takut selain daripada Allah. Orang datang masjid, Allah puji sebagai orang berani. Oh, berani tuan-tuan. Ingat, senang nak datang masjid. Berapa ramai orang tak dapat datang masjid sebab bini tak bagi? Ada contoh. Terus nak pergi masjid, terus tarik muka, marah sebab abang dah lah daripada pagi pergi pejabat, balik dah petang sampai tukar baju sekejap, pergi pula masjid lagi, balik kat pukul 10. Bila nak ke rumahnya, terus tak nak kena peletik, dia pun tak keluar rumah lah. Semayang di rumah tapi katil saja senang. Nak jaga hati isteri. Ini contoh. Jadi yang datang ni semua ni, ini berani semua ni. Berani semua ni. Tapi ada juga yang datang masjid berdua dengan isteri, itu hebat nak. Tak semua orang dapat begitu. Tapi saya dulu masa jadi imam masjid negeri, saya camkan imam-imam saya, kalau dia ada program macam malam ni, kita program, cara dia buat taktik nak balik cepat, sebab kan urus dia kena balik paling lambat. Penceramah makan apa nak memang, kadang pukul 11 baru balik. Jemaah ni 10.30 balik lah. Jadi cara taktik dia nak balik cepat, dia bawa isteri dengan bawa anak. Anak pula yang paling kuat berlari sekali. Supaya bila anak dia berlari, tuan minta maaf terpaksa balik, anak berlari. Allah pandai itu imam. Hari lain dia tak bawa anak. Ni contoh. Ataupun dia tak nak meneman ceramah makan lama sangat kan, sampai pukul 10.30 kadang-kadang. Jadi taktik dia bawa isteri lah. Tuan, minta maaf lah saya tak dapat teman malam ni. Kenapa pula Ustaz? Isteri saya ikut, dia ada atas motor lah. Cekak ke imam, baru isteri pula time program. Ni contoh. Kita datang masjid ni tanda iman. Bukan tanda kita alim, bukan kerana kita ulama, kita beriman. Sebab kita datang masjid ni tempat yang Allah paling suka sekali. Ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut tempat yang paling Tuhan suka atas dunia ni, rumah-rumah dia, masjid dia. Kalau di Bandaraya Melaka ni, apa tempat yang Tuhan paling suka sekali? Stadium Hamdabat? Tak. Yang paling Tuhan suka sekali Formosa, jauh sekali. Yang paling Tuhan suka masjid-masjid dia. Jadi kita malam ni berada dalam tempat Tuhan paling suka. Sebab tu, tapi tak semua orang percaya. Ya ke masjid tempat orang paling suka? Kan tempat lain. Bila tak ada kepercayaan, dia tak datang. Itu sebab kepercayaan. Tuan-tuan, kalau kita rujuk kehebatan umat masa silam, semuanya kait rapat dengan masjid. Kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa masyarakat ketika itu bukanlah semuanya masyarakat yang satu bangsa, satu agama. Madinah ni sebuah bandaraya ketika itu yang bandaraya cosmopolitan. Dia tak macam Mekah. Mekah lebih homogeneous. Homogeneous maknanya orang Mekah ni semua saudara semua. Sepupu, sepapat, adik, pak saudara, mak saudara, semua saudara. Tapi di Madinah tidak. Bahkan di Madinah hanya 1/3 saja daripada keseluruhan rakyat Madinah adalah Islam. Yang lain tu non-Muslim. Ada kelompok-kelompok pula yang Muslim tu, orang Arab, ada yang daripada Tauran, yang daripada etnik berbeza, puak berbeza, ada Aus, ada Khazraj, ada puak Barbar yang hijrah dari Afrika Utara, ada golongan Asyuriyin asal daripada Iraq dan Lebanon, ada golongan Bani Qahtan di semenanjung Arab. Jadi kepelbagaian ini menyebabkan Nabi fikir macam mana aku nak kuatkan masyarakat di Madinah. Nombor satu, buat masjid. Buat masjid. Masjid mesti jadi tempat untuk menyatukan. Sebab itu zaman Nabi, masjid bukan sekadar tempat menyatukan, tapi menjana pula ekonomi umat. Fungsi masjid bukan sekadar baitullah, bukan sekadar baitul ta'lim,
tapi dah jadi Baitul Mal, Baitul Ta'min, Baitul Tamwil. Ini tak ada zaman kita. Zaman kita rumah masjid, rumah Allah, Baitullah. Masjid, Baitul Ta'lim, tempat ceramah, buat forum macam-macam. Zaman Nabi, masjid, Baitul Mal, tempat ada simpanan untuk bagi bantuan. Baitul Ta'min, Baitul Ta'min ni jaminan sosial. Zaman Nabi, zaman awal Madinah, ramai orang-orang miskin, orang Islam. Kemana mereka nak duduk? Nabi bagi duduk di masjid, maka muncullah satu kumpulan dia panggil kaum suffah. Kita kan kalau gelandangan datang ke masjid kan kita suruh pergi JKM, jumpa dengan kursi JKK ke apa ke, kita tak sediakan. Zaman Nabi masjid jadi pusat perlindungan, kita tak terbuat benda itu. Zaman Nabi Baitul Ta'min, Baitul Tamwil. Tamwil ni menghasilkan dana pula untuk nak membantu orang yang memerlukan. Sebab itu masjid selain hanya sebagai pusat ibadah khususnya solat ataupun kuliah pengajian, kita memang harapkan masjid ni bergerak menjangkau pada masyarakat. Kita tak mahu masjid kita nanti yang dah siap nanti, yang 2 ekar nanti, kita tak nak masjid kita hanya sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan, lupa pada masyarakat. Apa tanda burung perempat jalan berjenjit di sela-sela? Apa tanda kiamat dekat membangun masjid berbangga-bangga? Jangan. Kita mesti makmurkan masjid, berdayakan umat. Sebab itu kalau masjid dia bangunkan masyarakat, insya-Allah dia boleh beri rahmat pada orang kampung dia. Mari kita tanya secara muhasabah diri. Masjid kita, contoh, berapa ramai jemaah keliling masjid kita yang dapat keluar daripada perangkap kemiskinan dan juga B40? Berapa orang? Datanya belum ada lagi. Berapa orangkah dapatkah kita hasil daripada masjid kita memberikan peluang pekerjaan kepada anak karya kita? Adakah kita mampu untuk memperkasa golongan wanita, ibu tunggal, anak-anak yatim dengan kewujudan masjid kita? Adakah masjid kita boleh menyelesaikan masalah tanah yang terbiar, yang tidak produktif? Zaman Nabi itu semua dia buat. Artinya masjid dia memang khidmat kepada masyarakat, maka orang akan datang ke masjid. Itu zaman Nabi. Sama juga kalau kita rujuk sejarah kita di negeri Melaka ini. Islam di zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu memang hebat, mantap. Apa sebab? Salah satu penyebabnya peranan masjid. Walaupun ada sejarawan arus perdana tak setuju. Mereka kata Melaka ni tak ada kena-mengena dengan perkembangan Islam. Okeylah, itu akademik perbincangannya. Tetapi kita memetik kajian-kajian yang dibuat, antaranya terhadap tulisan-tulisan daripada penulis barat. Alfonso de Albuquerque ada dicatatkan dalam buku The Commentaries of the Great Alfonso de Albuquerque tahun 1875. Dia mengistilahkan Melaka ini, Melaka was the right Mecca. Melaka ni dulu serambi Mekah. Itu istilah yang dia berikan. Walaupun Melaka ni lambat terima Islam berbanding dengan Terengganu, Kedah, Pasai, tetapi nenek moyang kita di Melaka dulu memainkan peranan besar dalam menyebarkan dakwah di rantau Kepulauan Melayu. Walaupun negeri Melayu yang lain dah terima Islam awal, ada yang batu bersurat, ada yang batu desain, macam-macam lah. Tapi mereka bermain dalam negeri mereka je, mereka tak keluar. Macam kita dulu di Melaka, ilmu ada di sini, kita kembangkan pula berdakwah ke tempat-tempat yang lain. Masjid di Melaka menjadi pangkalan hadapan untuk mengembangkan Islam. Ada satu buku tulisan orang Kristian, Reverend Father Manuel Joaquim Pintado. Dia buat satu buku Portuguese Documents on Malacca from 1509 to 1511. Dia tulis tentang catatan Portugis lah berkenaan dengan Melaka tahun 1509 sampai 1511. Kata dia, di Melaka ada 3 orang Sultan Melaka yang paling minat, komited dengan agama, cukup minat agama. Pertama sekali Sultan Musa Pasha, Sultan Melaka yang kelima dan Sultan Melaka yang kelima, tahun 1446 sampai tahun 1459. Yang kedua Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang ke-6, 1459-1477.
Sultan yang ketiga Sultan Alauddin Rayyan Shah, Sultan Melaka yang ke-7, 1477 sampai 1488. Kalau Sultan Muzaffar Shah itu ada buku daripada R.O. Winstead, dia buat The History of Malaya tahun 1935. Zaman Sultan Muzaffar, Islam masa itu disebarkan ke tanah Jawa, sampai ke Borneo, sampai ke selatan Filipina. Daripada usaha Raja Muzaffar, Sultan Muzaffar lah, dia berjaya pengaruhi raja-raja Pahang, Kampar dan juga Indragiri untuk peluk Islam dan menjadikan Melaka sebagai destinasi untuk menuntut ilmu pengetahuan Islam. Tuan-tuan, kalau tak ada masjid, nak kumpul di mana? Islam takkan berkembang tanpa center. Apa orang Melaka tu tak sembahyang Jumaat ke? Mestilah ada semayang, ada terawih dan berbagai lagi. Tuanku almarhum ketika itu mengislamkan semua rakyat jajahan Melaka, hantar pula pendakwah yang dilantik ke negeri-negeri berjiran dengan kita, terutamanya Sumatera. Ada satu orang profesor emeritus, dia orang kampung Selanda Melaka. Dia buat satu buku antara sejarah dan mitos. Dia ni banyak kaji tentang sejarah Melaka lah. Anak Melaka berbicarakan tentang Melaka. Profesor Dr. Ahmad Adam kata dia Melaka masa tu berjaya melahirkan ramai tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh sastrawan, menghasilkan kitab-kitab agama Islam, menghasilkan buku-buku sejarah Melayu, antaranya buku Hikayat Amir Hamzah, antaranya buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Tulis buku, bila perang baca buku, duduk ramai-ramai baca kitab, baca buku. Semuanya dilaksanakan kerana peranan yang dimainkan oleh masjid. Sebab itu buku-buku ini jadi bacaan utama semasa abad ke-15, terutamanya ketika Melaka menghadapi pencerobohan daripada Portugis. Sama juga dengan Sultan Mansur Shah. Kata Armando Cortezo dalam buku The Summa Oriental of Tomé Pires. Tomé Pires ni pencatat daripada Magellan. Dia pusing dunia, dia tulis semua rekod buku dia. Catatan Tomé Pires dia panggil. Jadi dia punya catatan disyarahkan pula oleh ramai sejarawan. Kata dia Sultan Mansur Shah, dia titah di Melaka dulu bina satu masjid yang besar dan cantik di atas bukit yang sekarang ni adalah kubu Portugis. Dan masjid itu dekat dengan pasar, dan untuk memudahkan perjalanan, Sultan bina pula jambatan kayu untuk mudahkan orang pergi aktiviti yang dilakukan di masjid. Bila azan, semua orang datang masjid. Masyarakat Islam, pedagang, pembesar, saudara-saudara, rakyat jelata, semua pergi melalui jambatan kayu dari seberang sungai ke arah Bukit Melaka. Dan di masjid itu juga turut disediakan guru-guru mengajar. Masjid di Melaka dulu. Kata Dr. Caesar Adik Majul, dia buat satu buku Muslim in the Philippines tahun 78. Melaka ketika itu jadi pusat tumpuan para ulama datang untuk duduk di sini. Ulama kalau datang, apa yang dibuat? Sama ada dibuka masjid atau dibuka pondok. Kata Dr. Muhammad Yunus, ni orang Sumatera, Profesor Dr. Mahmud Yunus, dia buat buku Sejarah Islam Minangkabau tahun 71. Para pendakwah dari Melaka dikirim oleh Sultan Mansur Shah pergi ke negeri-negeri taklukan Melaka, sama ada di Minangkabau Timur ataupun lain-lain. Hasilnya masyarakat Minangkabau berjaya diislamkan dan diajar pula berdakwah ke daerah-daerah yang lain. Ini semua yang saya cerita tuan-tuan, ini catatan sejarah rasmi. Dia cerita sejarah dan ada bukti, kalau takkan tafsir mimpi dia jadi ingkar. Jadi tuan-tuan boleh rujuk begitu banyak tulisan dalam foreign documents, the description of Malacca between 1505 sampai 1511, semua cerita untuk menunjukkan Melaka ni dulu kuat. Salah satu sebabnya adalah masjid. Bagi kita, masjid ni peranan dia bukan sekadar tempat mengaji zaman itu, bahkan melahirkan pejuang. Kalau orang tanya kemerdekaan ni siapa yang meniup semangat kemerdekaan? Masjid. Tuan-tuan, orang Islam dulu datang masjid surau, habis semayang, buka kitab, tazkirah. Masa itulah para agamawan hancur bagi semangat. Maka lahirlah panglima-panglima perang zaman dulu.
Mana nak dapat semangat? Dulu kan di YouTube. Masjid surau lah yang mainkan peranan. Sebab itu kebangkitan kemerdekaan ini dibangunkan oleh para kiai, para ulama. Mereka tiupkan semangat. Bukan di negara kita, bahkan di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, Masjid Syuhada di Cok Pileng di Aceh Utara, dia bakar semangat lawan Jepun. Kiai Haji Mustafa, Zainal Mustafa, Pesantren Sukamanah di Sengaparna, dia tiup semangat orang-orang kampung. Kiai Haji Hasim Asy'ari, Pesantren Tepu Gering di Jombang, Jawa Timur, pengasas Nahdlatul Ulama. Sama juga Kiai Bagus Hadi Kusomo, pengasas Muhammadiyah. Begitu juga Haji Abdul Karim Amrullah, tokoh Haji Rasul. Ini semua orang yang meniupkan semangat perjuangan daripada masjid. Ulama dulu, Imam, Bilal, pegawai masjid, semua berani-berani dulu. Sebab Tuhan dah sebut, yang jadi rajin datang masjid ni orang berani je. Sebab itu pemberontakan golongan petani di Cilegon tahun 1888, hasil tiupan semangat Kiai Haji Abdul Karim. Dia pimpin tarikat Qadiriyah. Sama juga pendukung tarikat Samaniyah melancarkan jihad ke atas Belanda di Palembang start tahun 1811 sampai 1822. Sama juga Badi'ul Zaman Said Nursi. Ini semua orang masjid. Imam Syamil Ad-Darastani anak Syabandi, 25 tahun ketuai perjuangan menentang Rusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, ini dia mursyid tarikat Qadiriyah. Dulu Perancis pernah tangkap Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, masuk ke dalam penjara, ditolong di Perancis. Masuk penjara, ramai pula banduan Kristian masuk Islam pula. Dia dakwah pula dalam penjara. Jasa dia begitu besar. Sebab itu di Amerika Syarikat sekarang, di Iowa, di Clayton Country, ada satu bandar nama Al-Qadir. Tentu-tentu boleh Google Al-Qadir di Clayton County di Iowa, Amerika Syarikat. Al-Qadir itu ambil daripada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, ulama sufi yang begitu terkenal. Said Umar Mukhtar, pengasas tarikat, orang tarikat Sanusiyah. Ini semua orang masjid. Sebab itu masjid ini dia bukan sekadar baitullah, dia juga baitul ta'lim, dia juga meniup semangat. Itu yang jadi TikTok. Maka marilah muslimin muslimat, ayo kita cintai masjid. Cintalah masjid kita. Ingat, masjid ni adalah syiar. Syiar ni apa maknanya? Tanda. Perkataan syiar ni daripada perkataan syu'ur, maknanya rasa. Bila orang tengok masjid, dia akan rasa dengan agama dia. Itu maknanya syiar. Dan syiar ini boleh merujuk kepada 3 perkara. Pertama, tempat-tempat yang mulia dipanggil syiar. Contoh masjid. Apa lagi syiar? Kaabah. Apa lagi syiar? Safa, Marwah, Arafah, Masyairil Haram. Itu semua adalah syiar. Syiar juga ada dalam bentuk waktu. Contohnya bulan-bulan Islam, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya ingat kalau tanya tuan-tuan, mungkin tak ramai tahu kita dah bulan Islam, bulan apa, kita tak tahu. Tahu bulan Disember kan. Syiar ni kita tak ambil tahu sangat. Dan syiar ini juga boleh merujuk kepada amalan dalam agama. Apa contoh? Simpan janggut, syiar. Kata jangan hina, tak buat cerita lain, jangan kutuk. Apa lagi? Pakai kopiah, syiar. Azan, syiar. Macam contoh kita nanti isyak azan. Azan ni menunjukkan kampung ini ada orang Islam. Itu tanda dia, syiar, tanda. Oh, ada orang Islam sini. Tuan-tuan kalau pergi luar negara, tiba dengan azan, automatik, oh ini ada orang Islam sini. Kan senang, dia syiar ni tanda. Kita tahu benda tu akan ada orang Islam itu. Masuk juga syiar ni apa? Zikir. Lepas tu syiar ini mesti diraihkan dalam 3 bentuk: ihtifal, iltizam, itmam. Dia mesti dilakukan dalam keadaan terbuka, jangan sorok-sorok, dibuat dengan penuh komitmen, iltizam, dan juga itmam sesempurna mungkin. Tak boleh dipelecehkan, tak boleh dijinakakan, tak boleh buat joke, tak boleh. Syiar. Macam contoh zikrullah, kan syiar. Ada dulu makcik daripada Bera, selamat pagi, la ilaha illallah. Tapi budak-budak netizen Konoha ini, para pencela maya ini,
Dia buat main pula dengan video itu. Oh terus bila pasang, oh makcik-makcik, ngantuk nak tidur. Itu kan kurang hajar namanya. Apa sebab orang zikir kau kena tidur? Apa masalah kau? Sebab nak buat konten, demi sesuatu konten dia bagi. Tak boleh. Syiar mana boleh buat joke? Janggut, kau punya janggut macam kambing apa sama? Apa benda ni? Tak boleh. Masjid ni semua syiar. Sebab itu kita kena cinta kepada syiar. Dalam Quran tuan-tuan, perkataan masjid ni Allah ulang banyak kali. Total ada 28 kali. 22 kali dalam bentuk mufrad singular, ada 6 kali dalam bentuk plural, masajid. Tapi ialah kita malam ni nak memikirkan macam mana nak bagi orang ramai datang kerap ke masjid. Bukan senang. Kami ni yang jaga masjid, bak kata orang tua bagai pungguk rindukan bulan kadang-kadang. Tak ada orang. Dulu time PKP berdegar-degar nak datang, dia maki itu imam setiap hari. Imam macam-macam lah, imam Yahudi lah, imam macam-macam. Tiap-tiap minggu dibodohkan dia jemaah netizen kolongan ni. Tak ada ya tuan-tuan. Siap dia conteng dinding masjid kroni. Masjid kroni nak cukup tu. Apa nasib zaman tu, teruk betul kami kena. Jadi kita punya ekspektasinya ini kalau habis PKP mesti bertemu orang datang ni. Serupa kan? Tak ada. Dia datang jemaah itu amma ba'du ya ibadallah, barulah masuk. Tunggu tempat campak okok. Masuk baik. Muka tu lah yang tukang komen paling banyak sekali. Dicontoh kat sini. Contoh. Kadang bincang dengan tutup imam, macam mana nak bagi orang ramai? Macam-macam benda dah kita buat. Orang tak datang juga. Tapi ustaz, kita pakai pelaris pula, mana tahu orang datang ramai. Gantunglah tangkal ke mana-mana. Nanti kalau cek fatwa boleh tak? Kalau boleh kita gantung juga. Ni contoh kita dah gurau ya. Jadi macam mana kita malam ni nak fikir minta orang ramai datang ke masjid? Apa cara? Kita masjid baru ni lah guna dia ni. Jadi kan besar punya masjid tak ada orang, buat malu je kan. Buat malu dah lah masjid. Contoh, masjid satu-satunya masjid yang disumbangkan 100% oleh masyarakat. Sekali tak ada orang, satu saf ke, jatuhlah standard. Jadi macam mana? Dia, kalau kita nak kaji sebab atau faktor yang menyebabkan orang menjadi datang ke masjid, dia panggil faktor pendorong. Mungkin tuan-tuan, puan-puan di sini ada yang buat postgraduate. Orang kalau dunia research, penyelidikan, master PhD, dia kalau kaji faktor, dia mesti ada IV, dia mesti ada DV. IV itu independent variable, dependent variable dia. Apa pun boleh ubah, bahasa Melayunya. Apa pun boleh ubah, bersandar, apa pun boleh ubah tak bersandar. Dia kajilah mana pun boleh ubah yang terkuat, nenek. Baik, kita tengok. Apa pun boleh ubah pertama, yang boleh menjadikan masjid ini orang ramai datang. Kalau tanya kepada saya, nombor satu sekali, masjid kena bagus dulu. Itu nombor one. Dan bukan sekadar bagus, mesti nampak bagus. Ada masjid dah bagus, tapi dia tak nunjukkan dia bagus. Dia ikhlas. Dia ikhlas. Biarlah orang tak tahu. Janji Allah tahu. Padahal engkau bagus. Ada kadang bila kita duduk ramai-ramai geng-geng masjid, dia orang tanya macam mana nak suruh orang datang ke masjid tu ustaz ya? Kami ni dekat perumahan ni surau saja ada 3. Ini orang tak damai ni, orang lebih suka sembahyang surau. Ini alasan orang yang tak ada jiwa perjuangan. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang berniaga lagi banyak persaingan. Tapi macam mana dia nak kena pastikan orang datang makan di kedai dia? Dia kena bagi layanan bagus, masakan sedap, fasiliti selesa. InsyaAllah orang akan datang ke kedai kita walaupun ada banyak kedai orang lain. Abang ni orang kita, orang masjid kena belajar dengan orang berniaga. Orang berniaga dia dah hidup dengan persaingan dah lama. Orang kita kan suka bersaing. Seorang buka pom pisang, 5 lah pom pisang untuk di sebelah. Dia tak boleh tukar menu lain. Apa salah buat keria ke apa ke? Tak, seorang keria, semua keria.
Seorang kering antarabangsa, semua antarabangsa. Kita tak tahu mana satu pun. Mana ori, mana yang kopi ori. Kita pun tak tahu lah. Tapi orang berniaga, dia tak takut dengan saingan. Sebab kita beri servis kita yang terbaik. Dulu, sebelum kita boykot McDonald, ada orang saya jumpa, dia berani jual burger depan McD. Kau ni memang jual burger depan McDonald. Mana ada orang berani jual tuan? McDonald burger, minta lalu kat tingkap dapat. Dia dah siap apa semua kan. Selama Mamat ni jual burger Malaysia, Ramli macam syukur lah burger dia jual. Tapi sekarang dia dah makan besar lah. Orang dah tak menyinggah, dia terus semua menyinggah kat dia. Sebab itu orang yang jaya ni, dia tak takut dengan saingan. Maka kalau kita nak dapatkan jemaah yang ramai, kita mesti beri servis yang terbaik. Macam mana nak beri servis yang terbaik? Saya ingat kita beri laluan dulu lah kepada azan isyak yang akan berkumandang. Seminit lagi akan berkumandang azan isyak, kita akan beri laluan. Jadi ingat, untuk nak dapat, kalau pasukan yang sukan lah contohnya, nak dapat player, pemain yang bertaraf dunia, kita kena sediakan fasiliti sukan bertaraf dunia. Kita kena sediakan jurulatih bertaraf dunia, gimnasium bertaraf dunia, mentaliti ahli sukan bertaraf dunia. Baru boleh melahirkan ahli sukan bertaraf dunia. Maka kalau kita nak melahirkan jemaah yang nak datang ke masjid, maka kita juga kena sediakan dulu prasarana masjid yang terbaik. Yang ini saya akan syarahkan kemudian. Kita berhenti dulu seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini. Sebelum saya mengulas lanjut, bagi Pak Jawatankuasa mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak pada jemaah, untuk memberi peluang pada saya mengambilkan ujahan ataupun perbincangan pada malam ini. Izin ni perlu diminta sebab orang yang datang semayang, dia berhak untuk mengadakan semayang. Kerana wakaf masjid ketika mula-mula dibina masjid dulu niat untuk semayang, bukan untuk ceramah. Ketentuan buat masjid niat untuk ceramah, mana ada orang buat masjid niat untuk semayang. Jadi orang semayang memang mempunyai prioriti. Kita minta izin lah untuk kita nak anjakkan sedikit. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita berbicarakan tentang macam mana kita nak bagi ramai orang datang ke masjid. Sebab kalau masjid kita ramai orang datang, masyarakat kita akan jadi TikTok. Tapi saya sebutkan tadi, kita kena mulakan daripada masjid kita. Masjid dulu kena bagus. Cuma saya tak nafi, kadang-kadang masjid sekarang banyak dah bagus, tapi orang tak tahu dia bagus. Sebab dia terlalu ikhlas. Tak boleh begitu. Zaman sekarang ini zaman poligam. Bukan poligami, poligam. Poligam ni politik gambar. Orang nilai kita buat kerja dengan menengok gambar. Lepas itu kita tengok ada yang berhormat, buat kerja bagus, tapi orang tak tahu. Kutuk dia orang rapat, kesian kali. Padahal dia keluri orang pergi, orang meninggal, tak pernah tahu wakil. Tapi dia tak pernah cerita apa yang dia buat. Oh, kena bantai dengan orang. Lepas itu yang berhormat sekarang tukar strategi. Pergi mana pun ambil gambar sekarang. Kalau boleh buat live, buat live. Orang nak kutuk, kau kutuk lah. Supaya nak menunjukkan kita buat kerja. Ada jabatan kerajaan buat kerja, orang tak tahu, kena kutuk. Oh, pejabat awam makan gaji buta kerja. Sekarang dah banyak kementerian, jabatan, agensi buat kuasa buat live ni sekarang. Saya tengok KPDN apa tu, Melaka lah, macam-macam. Pergi ride kedai bangla, tangkap pula, macam-macam. Kena buat gitu. Oh, buat kerja. Netizen konoh, kena gitu. Sama lah kita zaman ni di masjid, memang nak kena viralkan, nak kena menunjukkan kita ni bagus. Tuan-tuan janganlah ingat mana masjid, oh bagus masjid ni, tengok masjid lain tak buat. Tak, masjid lain buat pun masjid ni bagus, diviralkan. Bukan tak ada dalam Malaysia ni orang yang masjidnya sembahyang subuh penuh sampai belakang. Ada, tapi tak cerita, tak diviralkan.
Bukan tak ada masjid yang aktiviti dia meriah betul, banyak. Terutama masjid di bandar lah, masjid kampung tak ada lah, muka orang sama je. Dia tandas kampung, masjid tak ada tandas. Sebab orang buang air balik rumah, sebelah rumah dia nak guna tandas masjid buat apa? Dia tak ada kepentingan nak baiki-baiki masjid beria ni. Masjid bandar ramai, sembahyang subuh ramai penuh, tapi mereka tidak memiliki pegawai publicity. Masjid-masjid yang tuan-tuan selalu tengok lalu dekat wall tuan-tuan, itu memang dia orang memang gajikan pegawai publicity. Dia memang gajikan pegawai hubungan awam dan media. Ada dalam dekat puasa itu ada satu petugas kerja kau viral tu. Dia admin page TikTok, Twitter, hantarlah apa-apa cerita. Imam naik skateboard ke, jangan imam main snooker ke dah. Dia nak tunjukkan, yo, kita dengan orang muda. Itu je. Ada pegawai hubungan masjid. Saya tahu hal masjid sebab saya dulu KPP Bahagian Pusat Masjid. Saya betul pengarah Bahagian Pusat Masjid Jabatan Agama yang 600 masjid. Saya pernah jadi imam besar masjid negeri. Jadi kita tahu sepak terjang publicity ni. Ada setengah masjid memang dia punya jawatan kuasa dia ada khas kerjanya berkepit dengan wartawan yang gini. Dengan kalau dulu sinar harian, sinar harian tu dibelanya betul. Minum pagi, makan tengah hari, bela betul. Melawat tapak pun wartawan tu ikut. Belum buat masjid, baru melawatan tapak dengan JKI pun dia ambil gambar masuk kereta. Dulu kau baca surat khabar, dia bela betul. Mengetih admin page-page yang macam kita di Melaka ke apa, memang dia jaga betul. Itu bukannya dia salah, dia nak kena popularkan masjid dia. Tuan-tuan, saya bukan tak pernah jumpa ada masjid buka 24 jam. Tapi ada tuan-tuan pernah tahu? Tak tahu sebab dia punya pengurusi tak beritahu. Saya 2-3 masjid dah saya pergi, buka 24 jam. Saya tanya Tuan Haji, kenapa tak elan? Oh, kami tak boleh elan lah Ustaz. Ustaz tak elan? Kau ramai pula tidur sini. Dia adalah sebab-sebab dia. Sekarang gelandangan, buat rumah betul. Macam masjid tuan-tuan ni ada pagar kan? Ada setengah masjid tak ada pagar pun, bebas masuk. Tapi dia tak viralkan. Sebab sekarang ni satu trend, masjid kalau tak ada pagar, hebat masjid ni. Masjid hebat kerana tak ada sekatan untuk orang masuk. Jadi itu yang saya katakan, masjid mesti bagus dan nampak bagus. Dan untuk masjid akan datang masjid baru, jangan lupa gajikan satu orang admin. Kerjanya, hantarlah apa-apa berita yang patut nak menunjukkan masjid ni apa dia buat khidmat untuk jemaah. Ceritalah, kita telah menyediakan pusat untuk ibu-ibu menyusu bayi, contoh. Hantarlah gambar lebih kurang buat dalam sekolah sikit buat anak seminit je. Generasi sekarang jangan buat video lama-lama, tak ada tengok lah. Dia generasi seminit je. Tengok kan dia swipe, gitu je. Aku like, aku tak like, aku swipe, dia gitu. Dia indikator masjid yang bagus, dia mesti 3, idarah, imarah, riayah. Apa makna idarah? Tata kelola, ni bahasa Perdana Menteri baru lah. Tata kelola, pentadbiran yang betul, sistem file, surat menyurat, data, berapa jemaah yang datang dalam seminggu, semua dia ada rekod. Urusan kewangan, duit keluar masuk, semua telus, tak ada tipu-tipu punya, tak ada sorok-sorok. Latihan untuk kaki tangan, semua dia buat. Bahkan masjid yang bagus-bagus saya tengok, dia buat sistem e-file berkomputer, sistem anak karya, dah tak ada borang lagi, semua secara online. Dia memang digital ni, kita dah tak boleh lagi lah. Dah habis dah zaman kertas ni, dah tak ada dah. Bahkan pihak kerajaan, dia nak pastikan tahun 2025 100% urusan di pejabat-pejabat kerajaan 100% dah boleh celik digital. Kerajaan target tahun 2030 dah tak ada kertas lagi dah. Semua pakai digital. Dah tak ada dah tuan-tuan buat appointment pejabat tanah nak pergi jumpa, tak ada lah. Kaunter pun akan tak ada lah. Kaunter orang ramai tak ada. Semua buat kerja atas katil je, sampai baring-baring begitu.
Kan orang kita memang suka macam tu. Malam tu dia pergi tempat kerjaan ni, nak sambil baring-baring ni. Kalau boleh buat pasport tu pun immigration datang ke rumah, ambil gambar kat katil tu. Lagi bagus. Macam tu lah orang nak. Orang dah malam nak pergi UTC lah. Balik. Kata tak nak hati. Jadi dia akan buatkan semua. Akan datang orang yang tak reti digital, dikategorikan sebagai buta huruf. Tuan-tuan, kalau kita tak pandai handphone, tak pandai tekan-tekan mesin bioparking ke apa ke, tuan-tuan dah jadi OKU lah. Boleh mengangkat OKU lah. Nanti buta huruf. Tapi lambat lagi tahun 2025. Sekali tak tahu tak apa belajar. Memang kita mana nak kejar teknologi telefon. Aduh, nasib baik LPGP yang itu kita ada kena scan QR code. Kalau tak lagi dah tak reti babak telefon ni. Sejak belajar scan MySejahtera tu pandai sikit lah. Tip. Tapi ada ke orang pencen, dia malas scan, dia bawa cop. Kecil cop nama dia. Boom, dia cop. Sekali dengan nama dan nombor telefon. Juga dik betul orang pencen. Tak payah bawa telefon kata dia. Dia buat cop untuk pen ni. Buku dekat kaunter jaga tu, cop dia ke semua. Kata aku tak ada nak scan-scan, aku tak pandai. Aku pakai telefon Nokia yang lama. Dia kata, mana ada scan-scan, dia tak ya juga. Jadi sekarang ni semua digital. Kalau macam laporan tahunan masjid pun, masjid kalau tak buat laporan tahunan, susahlah kena lapor apa yang kita buat. Laporan tahunan, laporan kewangan, dapatan audit, semua orang dah tak pakai print kertas, tak ada dah. Sekarang ni semua pakai digital. Sekarang ni orang pakai apa nama QR code, pakai flip snack ataupun any flip. Kalau jemaah datang, scan tu, semua masuk dalam telefon laporan. Orang kewangan, laporan aktiviti, laporan semua. Senarai tentang kuasa, nombor dihubungi, semua pakai telefon dah sekarang. Mesyuarat dah tak ada, kertas-kertas yang tak ada dah. Di zaman akan datang yang begitulah keadaannya. Selain itu juga, saya sering memberikan pandangan masjid. Kalau dia ada sijil-sijil profesional tertentu, orang jadi hormat pada masjid tu. Macam contoh di Melaka kan. Melaka ni kalau masjid kerajaan, boleh dikatakan semua ada EXA. EXA ni ekosistem kondusif sektor awam. Susah nak dapat contoh EXA ni. Jadi kalau masjid tu ada EXA, kita tahu ini masjid memang champion lah buat pengurusan. Orang yang datang kita akan jadi hormat sebagai orang luar. Sama juga masjid, ada yang pernah saya tengok dia buat ABMS. ABMS ni Anti-Bribery Management System. Itu pakai ISO 37001-2016. Maknanya masjid tu orang tak boleh nak petikai bab integriti dia. Dia punya tahap integriti begitu tinggi sampai ada sijil ABMS, Anti-Bribery Management System. Ni SPRM punya yang cek kita punya. Kalau ada SPRM cek materi tu lah masjid tu. Dia nak keterusan sebab kadang ada jemaah dia kerjanya mengira duit masjid, dia sedekah tak juga, kerja mengira duit masjid. Minggu ni banyak ni, minggu ni banyak ni, sebulan banyak ni. Dia pun tengok apa aktiviti ada. Dia pun tolak campur. Mana pergi duit ni apa belanja guna ni? Ni mana apa imam boleh claim pula sorat di Kuala Lumpur ni? Dia jadi begitu. Tapi kalau ada APMS ni, tak ada orang boleh petikai sebab begitu telus sekali. Ada masjid saya tengok buat OACP. OACP ni pelan pembangunan pelan anti rasuah organisasi. Dia berani-berani lah untuk buat. Baik tu kalau masjid di belah Putrajaya, belah Kuala Lumpur, kalau kita berceramah ni, satu hati ambil sains. Lepas sains cap jari pula macam pilihan raya tu. Kata kau takkan cap jari aku. Integriti cap jari. Atau boleh cap, masa ustaz balik tangan hitam, kau boleh ceramah kan? Tak boleh mengundi pula. Tak ada. Punya jaga, memanglah kenyang. Tapi orang dah tak fikir lagi. Kan selalu orang kata, kadang ada setengah masjid kong kali kong. Dia bincang ceramah lain, dia keluar duit lain, dia sapu lain. Upah letih lah, dia telefon lah, macam-macam bincangnya. Berlaku. Jadi orang dah tak nak benda-benda itu. Dalam surat istiar lain jumlahnya, bagi ceramah lain jumlahnya, lain macam-macam. Jadi bila orang buat OACP, ABMS, orang dah jadi hormat.
Sama juga ada orang buat ISO, IEC, Information Security Management System. IT dia buatkan ISO ni. Ada orang buat yang paling ramai MS ISO 9001-2015, Sistem Pengurusan Kualiti. Masjid saya dulu buat ISO, MS ISO 9001-2015. Letih, penat memang, tetapi orang hormat. Sebab kita punya standard pengurusan standard dunia. Orang tahu ni, padahal kita tak adalah terror, sistem tu dia terror. Ada sekali tuan-tuan, kami buat program di masjid negeri masa tu. Kita buat program merarau harmoni. Pelik sekiranya nama dia. Merarau ni makan tengah hari, lunch, bahasa Melayu panggil lunch, merarau. Kita buat merarau harmoni. Kita panggil kawan-kawan kita dari penganut agama lain, dia punya padri, tok imam, sami apa semua, datang ke masjid makan tengah hari. Kita buat program tu. Kita tak bulan buat. Panggil lah. Dia panggil program Masjid for All. Kami dipaham, tapi benda ni saya tidaklah kempen. Tuan-tuan nak buat tak buat, tak apa. Benda ni kena bincang dengan majlis agama juga. Tak boleh suka-suka hati. Sebab melibatkan ada agama lain apa semua. Kami dulu dapat titah kepada tuanku. Sebab dia tengok di Singapura ada kejayaan dekat masjid apa nama, Masjid Pahlawi di Bukit Timah di Singapura. Masjid tu memang mesra kepada masyarakat, bukan sekadar Islam, bahkan non-Muslim. Sampaikan masa berbuka ramai-ramai orang bukan Islam pun datang, dan dia bagi, dia makan. Sebab tu bukannya duit Baitul Mal, duit zakat, duit masjid, sumbangan orang kita bagi, yang berhormat bagi. Jadi semua orang datang. Masjid tu memang open for all betul. Kalau non-Muslim datang, orang Cina apa semua, tapi dia respect lah masjid. Tutup pakai jubah dia. Habis sembahyang Isyak, Tok Imam ada beratus orang nak buat sambutan birthday. Mana ada masjid buat sambutan birthday? Masjid Pahlawi dia buat. Bawa kek. Tok Imam tolong doakan. Bawa kek sebelah panjang umur tu. Potong kek, imam makan sikit. Oh, suka sangat orang kampung. Allah, panjang umur kita. Nek, bawa pula pulut kuning. Kita tak terbuat macam tu. Dia boleh layan jemaah dia sampai begitu. Buat birthday di masjid. Kita ada lah tiup-tiup melon, tak ada. Kita doa je. Bawa baby, tahni. Dia semua lepas Isyak dia buat. Termasuk non-Muslim datang. Time ada ceramah macam ni, habis ceramah makan. Time makan dia lah India, Cina. Jadi tuanku faham, pernah semayang beberapa kali di situ. Dia tertarik dengan cara tu. Jadi dia minta majlis Nagibah, orang cuba fikir macam mana. Kami pergi tengok, duduk tengok macam mana, belajar ambil inspirasi daripada Tok Imam. Imam Said Hassan bin Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan Al-Attas. Kalau ada rezeki pergi jumpa dengan Habib Hassan, Imam Masjid Pahlawi Bukit Timah Singapura. Kami pergi cuba buat dia faham, dia Kuantan. Tadi majlis masa tu panggil lah padri-padri. Kita panggil Reverend Father Josh Pakiasami, dia ni pengurusi gereja St. Thomas di Kuantan. Panggil pengurusi gereja Tamil. Kita panggil pengurusi kuil Sri Mariaman. Kita panggil pengurusi Majlis Hindu Sanggam Malaysia Cawangan Kuantan. Datang makan lah. Dan kita tahu dia orang ni vegetarian, jangan buat makanan pelik-pelik. Tekak kita kena sesuai lah untuk dia orang tu. Jadi bila dia datang dekat bilik meeting tu masa taklimat, ada sijil ISO semua. Orang kagum. Oh, you buat ISO lah? ISO. Oh, very cool lah. Sebab orang-orang ni dia tahu nilai sijil itu. Jadi kalau tuan-tuan macam di masjid, ada sijil EXA, sijil ISO, ada sijil 5S, ada sijil itu ini macam-macam, orang akan jadi wow, orang hormat masjid itu. Masjid kena jadi hebat lah. Cuma saya tak sempat nak buat. Ada satu lagi inisiatif. Inspirasi ni saya dapat daripada Melaka. Sebab saya baru nak buat dan kena tukar ke Jabatan Mufti. Saya dapat inspirasi nak wujudkan masjid negeri jadi pusat OSH. OSH ni untuk kita nak jaga safety masjid. Dulu saya jumpa dengan CM Melaka yang dulu lah, apa ni, Tok Eman, yang berhormat Datuk Seri Utama Sulaiman Mak Ali. Dia kan rajin ke masjid, kalau ceramah dia datang. Jadi rupanya dia sebelum jadi CM Melaka, dia ni orang QAC. QAC ni Quality Assurance and Control.
ONG lah, oil and gas. Dia kerja dengan Petronas dari gali, Exxon Mobil. Dia memang orang minyak betul, ONG. Dia memang antara yang dia terror adalah DOSH, tentang Occupational Safety and Health ini. Saya tanya kepada dia, Datuk Seri, kalau masjid nak buat jadi pusat OSH, logik ataupun tidak? Occupational Safety and Health. Maknanya contoh, sebelum semayang atau sebelum ceramah ada taklimat safety. Munasabah orang buat. Dia kata elok sangat kalau dapat dia buat oleh ustaz. Sebab masjid di tempat awam, public. Kalau berlaku apa-apa, jemaah nak lari ke mana? Mana tuan-tuan nak lari kalau berlaku sebuah masalah? Sebab itu kalau di Malaysia ni kita ada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, JKKP, ataupun DOSH, Department of Occupational Safety and Health. Jabatan ini kerjanya pastikan keselamatan orang yang sedang bekerja, melindungi daripada bahaya keselamatan. Tapi DOSH ini biasanya tumpu untuk kilang, lombong, kuari, tapak pembinaan construction. Yang itu yang dia jaga, pakai safety helmet dan macam-macam lagi. Untuk masjid tak ada. Walhal masjid tempat awam dan ada risiko kemalangan. Masjid tuan-tuan ni tak apalah, masjid comel kecil, tak ada masalah. Kalau masjid-masjid yang besar-besar pakai kipas HVLS. HVLS ni high volume low speed. Orang kampung panggil kipas helikopter. Ukur lilit hampir 8 meter. Berat pula bukannya ringan. Rata-rata 120 kilo, 115 kilo, 109 kilo. Paling ringan pun jenis Torque Waterline 79 kilo. Itu yang terbaru di pasaran. 79 kilo kalau jatuh mati syahid semua. Dalam pasang kita tak tahu betul ke tidak, tak ada info JKR apa ke, main pasang melentang kabel melompat je tu. Biar betul di masjid ni pasang macam tu, ikut spek melentang-lentang wayar. Satu plug 6 plug kocok itu. Itulah imamnya, itulah ni. Bayangkanlah daripada segi keselamatan itu memang kurang. Berapa banyak masjid hilang short current? Berapa orang? Allah Akbar, kena current. Mikrofon keluar current. Dan masjid TMB bagi 800M power. Banyak aircon dah jadi 860. Tak overload. Itu asyik tendang dia kerja. Sebenarnya isu safety banyak. Tak masuk lagi pengubah suaian, kadang renovate, safety tak ada langsung, staging tak ada, apa tak ada. Jemaah lalu dengan tak ada slipper apa semua. Kita buat kerja-kerja pendawaian elektrik, ngeri tengok. Pasang distribution box, single phase, 3 pin, socket plug, pasang lampu, kipas, aircon, underground cable. Itu imam pun kena pandai juga sebut benda-benda teknikal tu. Oscilloscope, emitters, ohmmeter, voltmeter kena pandai sebut, tak kena tipu ke. Jadi kita tak ada, dia panggil HIRAP. HIRAP ni Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control tu tak ada. Di Singapura tuan-tuan, ingat, kalau kita nak cari contoh dalam mengurus masjid, pergi ke Singapura. Singapura ni 70 lebih masjid dia, semua jadi contoh untuk kita. Pergilah jalan ke Singapura. Seronok pergi Singapura. Masjid dia lain cara mengurus dia. Di Singapura, masjid ada taklimat keselamatan. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita mulakan ceramah, sedikit taklimat keselamatan. Masjid ini ada 4 pintu kecemasan. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kebakaran, tuan-tuan taklah menggunakan macam kapal terbang tu lah. Ini adalah kampung keselamatan anda. Ya, tiup di sini, picit di sini, anda jangan bawa balik. Akhirnya kapal tersumbat, takkan keluar combong udara, pakaikan diri sendiri pun, pakai pada orang lain. Ini adalah talimat kan? Sila baca terlebih dahulu sebelum bergerak dan jangan bawa balik. Batu bahu jalan. Itu nama safety. Jadi masjid saya cadang kepada bekas CM, kalau masjid buat okey lah. Bagus sangat, kata tu Ustaz. Saya tak sempat buat, dia pun tak sempat buat. Sama-sama tak sempat juga lah. Dulu tukar kerja lain. Mungkin ada yang kata lah, biarlah Ustaz, kalau dia mati kena 4 kipas pun.
mati syahid. Biarlah tu imam kena empat dengan kipas dalam lampu, biarlah, semua kan mati syahid. Tuan-tuan, kita kena ingat, jaga nyawa keselamatan manusia adalah kerja mulia. Dalam Quran Tuhan sebut, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa memelihara keselamatan kehidupan seorang manusia, sama dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-32. Sebab itu kesalahan yang menyebabkan kehilangan nyawa orang itu akan jadi kes pertama diadili di padang mahsyar. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Kes prosiding pertama yang akan dituntut pada hari kiamat adalah masalah pertumpahan darah yang disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya kelalaian. Ini hadis Imam Bukhari. Jadi kita kadang di masjid duit banyak, beli tu beli ni, pasang kipas, pasang ini, tanpa menilai keselamatan, tiba-tiba jemaah jadi mangsa. Kita juga akan dipertanggungjawabkan. Tapi ni tak sempat buat, ni cerita sajalah. Apa lagi masjid boleh buat? Kita buat masjid berkembar misalnya. Tuan-tuan, masjid berkembar kena buat. Sister City Melaka ada bandar berkembar, maka masjid kita ada masjid berkembar. Saya mencadangkan Masjid Al-Ni'mah Bukit Piatu ini, nanti kalau masjid baru, buatlah masjid berkembar. Dengan siapa? Kalau saya boleh cadangkan, tuan-tuan buat berkembar dengan Masjid Omar Kampung Melaka. Di mana? Di Singapura. Di Singapura ada masjid Kampung Melaka, tapi tak ada orang Melaka yang ambil tahu masjid ni. Oh, betul. Masjid Omar Kampung Melaka di Singapura. Masjid ni betul-betul town, betul central area, Singapore Central Business District. Tengah-tengah bandar betul, bukan kawasan estate perumahan, tengah bandar. Masjid ni malam tak ada orang, sebab yang datang orang kerja siang. Saya beberapa kali ceramah di situ, semua siang. Ataupun kalau ceramah malam, program khas, dia kena import pula jemaah daripada estate-estate lain. Kalau estate ni macam tempat detah lah, daripada perumahan-perumahan lain, di Bedok di mana ke, bawa ke situ untuk nak menengok ceramah. Dan Masjid Omar Kampung Melaka ni masjid tertua di Singapura, dibina tahun 1820. Kenapa nama Kampung Melaka? Sebab orang Melaka ramai duduk di situ. Dulu orang Melaka ramai berniaga. Dinamakan Masjid Omar sempena nama tuan tanah dia, Syed Omar bin Ali Al-Junaid, tuan tanah. Jadi saya tengok tak ada lagi Masjid Melaka yang nak buat MOU ke, nak berkawan ke. Tuan-tuan buatlah. Banyak faedah, boleh berjalan Singapura, jalan. Lepas tu kita dapat semangat baru lah. Oh macam ni cara ngurus, macam ni. Jadi jemaah kita pun rasa seronok. Lain macam JK baru ni, international lah kita sekarang, dia pun jadi seronok. Ada pula taklimat keselamatan, pakai safety helmet. Tu imam pakai topi putih macam kontraktor lah. Dia contoh saja lah, contoh. Kemudian itu idarah. Yang kedua imarah. Imarah ini macam mana kita nak meramaikan orang. Saya cadangkan, kita ni cerita idea-idea saja lah ya. Saya cadangkan masjid baru tuan-tuan nanti, jadikan pusat astrofik ataupun kosmofik. Dia Melaka ni salah satu yang kita orang negeri lain malu adalah masjid-masjid dia banyak yang memiliki kemahiran fiqh astro. Dia orang ada jam matahari macam-macam. Melaka memang terkenal lah daripada dulu lagi. Tapi untuk masjid kita nanti, kita jadikan masjid kita esok sebagai pusat astrofik. Selain daripada Balai Cerah Al-Khawarizmi, masjid kita adalah tempat untuk menengok juga benda-benda yang di angkasa ni. Kita tuan kata ya, belanja besar tak? Don't worry. Untuk belanja membuatkan astrofik atau kosmofik ini, boleh dapat geran bantuan daripada kerajaan persekutuan, iaitu daripada agensi angkasa negara, angkasa. Bawa Mosti. Dia dah pecah rahsia nasib dalam korang ya. Dia boleh bagi bantuan sampai 250,000. Tapi tak ada orang minta. Mana ada orang minat nak menengok benda angkasa ni? Orang tak minat, orang minat tengok Facebook kan, orang tak tengok benda angkasa ni. Dia bagi 250,000 dalam satu projek, dia bagi inovasi social Mosti, MSI.
Banyak masjid saya dah campaign untuk mohon, tapi tak ada. Saya tanya mesti tak ada. Tak ada yang minta, tak minat. Tapi dia boleh bagilah peralatan-peralatan. Teleskop kalau 250,000, bawah sikit daripada Khawarizmi itu. Tuan-tuan dah boleh menengok anak bulan dah. Jangan istihar pula, boleh menengok lah. Tapi kalau setakat untuk nak menengok buat hobi, itu belanja tak besar. Untuk beginner teleskop, kalau Celestron Telescope DX70, itu baru 500 lebih ya. 519, 520. Bolehlah tengok kawah bulan. Jadilah hari tengok bulan berkibau, kita tengok kawah bulan pula. Atau membeli Skywatcher Dog 100 Heritage Retractable Telescope, itu lebih kurang dalam RM679. Itu boleh tengok kawah bulan, boleh nampak planet Mushtari dengan Zuhal, dan boleh nampak gugusan-gugusan bintang dalam galaksi Bima Sakti. Kalau upgrade sikit, Skywatcher Mark 102, itu teleskop lebih kurang 6,500. Itu boleh tengok kawah bulan, boleh tengok planet Zuhrah, Marikh, Mushtari dan Zuhal. Campur, boleh buat astrofotografi. Astrofotografi ni orang biasa cameraman ambil gambar kat wedding apa semua lah. Kalau ada kamera yang bagus, kita boleh buat astrofotografi, ambil gambar bulan, ambil gambar matahari. Sama ada pakai kamera DSLR boleh, pakai handphone pun boleh. Kalau tengok anak bulan, kos tak tinggi, RM5,000, RM6,000 dah boleh beli. Minimum kena ada Sharpstar Askar 400 Astronomical Telescope. Itu dah startup jumpa benda tu, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Mana keluar RM5,000-6,000 dah boleh tengok anak bulan. Tapi tuan-tuan tengok je, jangan istirahat pula. Dan jangan pula tak nak sambung dengan penyimpan umum besar pula. Penyimpan besar umum puasa esok. Kami nampak lusa kau esok pula. Janganlah, kita kan dah bagi ilmu lebih daripada mufti. Tak payah mufti kena ikut, mufti patwa. Kalau ada teleskop nanti, Masjid An-Ni'mah boleh teropong kawah bulan. Dan kalau nampak kawah tu pula kawah baru, kawah lunar craters kita panggil. Tuan-tuan diberi penghormatan taruh nama masjid pada kawah bulan. Ini pun tak ada lagi, saya tak jumpa lagi lah. Kita report dia punya garis lintang, garis bujur, diameternya berapa, hantar report pada International Astronomical Union. Nanti kalau lulus akan dinamakan kawah tu nama kita. Setakat ni di bulan 24 kawah nama ahli falak Muslim. Yang lain semua nama Mat Saleh, Abu Fida, Abu Wafa, Al-Bakri, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Farabushi, Ibn Battuta, Ibn Firnas, Ibn Yunus, Ibn Rushd, Omar Khayyam. Tak ada lagi nama orang Melayu, belum ada lagi. Sebab tak minat. Lepas ni kalau tuan-tuan teropong, nampak kawah, confirm, hantarkan dia punya garis lintang garis hujung diameter, hantar report, dia akan reply lah. Hantar namakan kawah masjid An-Ni'mah Bukit Piatu. Kan kita, masjid kita ada kawah di bulan. Hebat tu. Kalau tak mampu buat pakai kamera tu, tuan-tuan buat Miswala. Miswala ni ini yang Melaka, champion ni orang ramai. Orang Melaka pun tak tahu Melaka terror sebab di Melaka ini banyak masjid ada Miswala. Miswala ni instrumen astronomi klasik. Orang biasa panggil Sa'ah Syamsiah atau jam matahari. Kita boleh tengok jam melalui bayang-bayang matahari. Dan Melaka ni antara negeri yang masjid yang banyak yang ada Miswala. Antaranya Masjid An-Nur di Kampung Peringgit, itu ada jam matahari. Itu lagi lah dah 100 tahun jam dalam. Ada Miswala Rehal dan juga tongkat istiwa di Masjid An-Najihim, Taman Merdeka Jaya, Batu Rendang Melaka Tengah. Itu yang paling popular. Orang Melaka kalau tak pergi lagi ke masjid ni menengok dia punya rehal dengan tongkat tu, berhentinya lah jadi orang Melaka di sana. Satu Malaysia datang tengok kita lah, ada ke? Tak tahu cerita ke? Apa benda? Masjid Selkam Pantai pun sama juga, ada Miswala. Dan di Perak ada satu masjid, dia pasang Ruhamah. Ruhamah ni satu jenis jam matahari, dia gabung dengan tongkat istiwa. Itu kos dalam 2,500, 2,700 dah boleh buat. Jadi andai kata masjid kita bateri habis, jam digital semua tak ada, jam pun rosak, kita masih boleh tahu Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa. Begitu hebat sekali teknologi astronomi orang zaman dulu lah. Kalau nanti tuan-tuan ada kesempatan pergi ke Sepang, komplek Kampung Haji Sepang,
hantar orang pergi haji, dia ada buat satu miswalah nama Tauha. Itu mahal, 300,000 kos tu, siap 6 bulan. Kita buat tu, dia boleh tengok pukul berapa, tepat pukul berapa, sama jam itu. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Mungkin ada yang kata, masih Ustaz, apa benda banyak benda lain nak buat. Tak, tuan-tuan, banyak pahala buat cerapan matahari atau langit ini. Nabi pernah sebut, kata Abi Aufa, inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamar wal nujum wal azillata li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah yang mereka selalu mencerap matahari, bulan dan juga bayang-bayang untuk sentiasa ingat kepada Allah. Jadi banyak pahalanya. Apa lagi yang kita boleh buat? Yang terakhir, masjid yang boleh kita buat adalah untuk mewujudkan khidmat kepada jemaah. Ingat, kita ni Allah pilih jadi pengurusi, jabatan kuasa apa juga jawatan, imam, bilal. Ini Allah pilih untuk kita khidmat kepada hamba-hamba-Nya. Jadi kita sebagai pegawai di masjid, kita mesti anggap jemaah kita ni customer kita. Ini semua customer, walaupun mereka jemaah. Kita kena layan mereka macam customer lah. Tapi tak boleh pegang prinsip customer is always right, betul. Sebab dalam sembahyang yang tetap always right imam. Tak boleh customer. Oh, kalau customer yang menentukan sembahyang, tak sembahyang kita. Mana nak sembahyang kena tanya customer dulu, nak baca surah apa dekat kamu, silakan bincang. Imam baca ijazah ya. Jangan banyak-banyak kerja lain nak buat. Maka kedua, wal asri. Dan dia pula menentukan apa nak baca. Itu dah. Dalam sembahyang imam berkuasa penuh, diktator. Kau dia nak baca apa? Tapi dari segi pelayanan kita kepada kebajikan mereka, itu mesti diutamakan. Pahala besar tuan, layan orang jemaah ini. Cuma tuan-tuan pada jemaah, janganlah buat masjid di macam rumah tuan-tuan pula. Masuk masjid, imam ni kenapa? Bunga ni tahu sini, tahu lah sana sikit. Ada orang meja, janganlah buat macam rumah tuan-tuan. Ikut imam lah letak kat mana bunga tu. Jadi kita datang ibadah sembahyang, berikan yang terbaik. Untuk masjid wujudkan wifi, tak boleh tinggal. Ni zaman digital, wifi tak boleh ada, tak boleh tak ada. Kamar selesa ataupun tandas mesti TikTok. Jangan tandas tu pintu engsel tak ada flash. Dia kadang bukan rosak, tapi volume jemaah ramai. Kalau di jemaah tandas ada 5, jemaah 200. Orang ni masuk, flash. Keluar, orang kedua masuk. Air yang flash tak sempat naik lagi. Dia dah sudah, dia flash tak ada air. Kuk. Aduh, dia tolong tak jawab. Itu puncanya. Jadi untuk nak selesaikan masalah ni, pasangkan jari besi supaya dia tak tumbuk dalam benda itu. Dalam dia contoh, cari di kedai hardware yang air cepat naik. Lepas flash naik, lagi pusing. Kalau nanti hengge-hengge buat Sony air, itu kena terajam budak tu. Itu contoh, bukan salah jemaah. Barang kita beli tu macam ayam sikit, ayam bagus-bagus sikit. Kalau boleh, tandas ni tak payah buat dah, senang. Kalau saya tanya saya, dalam enakmen undang-undang itu, tandas tak masuk spesifikasi masjid. Masjid ni dalam undang-undang kita hatta dilaku. Masjid adalah mimbar, mihrab, kubah, menara. Dia ada sebut-sebut, tandas tak ada. Jadi dari segi undang-undang, kalau buat masjid baru, tak buat tandas pun tak apa. Kalau jemaah marah, kenapa gila imam baru ni tak buat tandas? Jawab dia, tuan-tuan, kami ni jaga rumah Allah. Rumah setan kami tak jaga. Tuan-tuan nak kencing balik rumah, kenapa masalah? Boleh jawab gitu, tapi samsing lah jawapan itu. Kita sediakan lah. Tapi nak kena jagalah. Kamar selesa, tempat untuk yang bersih, penyediaan ruang telekung untuk kaum muslimat yang datang singgah. Biarlah telekung tu jangan ada tak lalat, biarlah wangi. Di Kuantan dia ada satu grup NGO, dia panggil geng telekung Kuantan. Dia orang ni memang pusing masjid, surau, tandas, Petronas, apa semua dia pergi, dia tolong cucikan. Di Melaka saya tak pasti ada atau tidak NGO sebegitu. Dan kalau tak ada, wujudkanlah. Dia orang pergi, besar pahala, pergi Dobi, Tokek Dobi itu sponsor pula lagi. Jadi tak main pula masuk surga. Orang ni masuk surga pun
Sebab sponsor benda-benda baik. Cucikan bagi wangi-wangi, jemaah pakai kelekuk, oh wanginya. Jadi kain pelekat, ini kain pelekat kalau yang masjid angkat bergambar la ilaha illallah. Ini contoh basuhkan dia orang pakai, wanginya dapat pahala kita. Khidmat. Tolong tengok Masjidil Haram. Dia khidmat pada kita jemaah. Dia marah tu biasalah, jalan tengah-tengah rumah kita marah. Haji, itu biasa. Tapi khidmat dia bagus. Bersih. Lantai dia walaupun putih, tuan-tuan pakai stokin. Pernah foto? Mana pernah foto stokin kita? Balik hotel cek balik tapak. Mana ada foto? Tuan-tuan try masjid kita pakai stokin pusing sekali. Macam-macam bawa stokin. Sebab dia orang cuci 24 jam, cuci wangi. Air zam-zam tu dia cek panggil doktor, tak ada kuman lagi. Walaupun air surga dia cek juga. Cawan, tengok hikmat dia macam mana. Lepas tu dia ada pula hikmat air zam-zam yang tuang pada badan tu ada. Tak perlu ambil sendiri dah, dia tolong bawa, perlu kirim zam-zam kecil. Tuan pakai robot, ada hikmat tanya fatwa. Keluar masjid, ada satu ruang tanya hukum hakam. Sekali hukum hakam tanya online. Kita buka itu tekan, ada satu ustaz dalam mana bilik, tanya apa hukum saya pakai ihram gini. Ustaz tu jawab. Bahasa Melayu ada, bahasa Arab. Ini hikmat. Dia hubur dekat Hajar Aswad, wangi, bersih. Jadi kita kena khidmat, besar pahala kita. Menyediakan kapet yang bersih misalnya. Panggil cuci. Sekarang masjid ramai beli cuci sendiri. Cuci kapet. Cuci setut, waktu buang hitam air. Itu semua dosa-dosa dia bertumpuk. Banyak dosa jemaah. Semua dosa. Bila setut hitam air. Kalau malas cuci kapet pun Ramadan, sebelum Ramadan cucilah sekali. Ini kita nak masuk kejap Syaban Ramadan, cucilah ni jemaah. Biar dia sujud tu Allah wanginya kapet, masuk surga rasa. Kita sembahyang Masjid Nabawi, kan kapet dia wangi. Sujud dekat Raudhah, Allah wangi kapet. Lupa nak doa apa. Lama. Anggap kepala gelap. Ya Allah, kenapa gelap? Rupa lupa kain Pakistan. Pakistan pun hilang. Kau di kepala kita, aku raya tu. Aku lah sujud. Kau pergi langkah, terangkat lupa dia. Ruang apa? Ruang santunan bayi, ruangan riadah kanak-kanak. Kadang kita marah budak-budak datang lagi, tapi kita tak sediakan tempat dia main. Tuan-tuan kalau pergi Singapura, pergi Masjid Mawadah di Sengkang, dia tempat bermain budak boleh ada. Jadi mak bapak datang semayang, budak-budak boleh main. Nanti masjid kita kalau yang besar, ada ruangan main. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ada tempat permainan budak-budak betul. Budak-budak main, ada penjaga seorang tengok. Ada ruangan rehabilitasi warga emas. Ramai kan orang pencen datang masjid, habis semayang kuliah Tuhan, masuk gimnasium, ada kayu bersikap, ada exercise. Ada datang orang buat fisio lutut. Jangan ambil duit jemaah masjid, ayo beritahu budak fisio berapa passion kau catatkan. Nanti sebelum balik pukul 12 kau beritahu, nanti kita bayar. Duit majlis agama boleh balik. Khidmat jemaah, wah jemaah kata bagus ini, massage pun ada. Hebat tu masjid. Ini baru panggil masjid, massage sama pijit. Masjid ada warung mobil. Warung ni saya tak kempen sangat berniaga, tapi sebab ada orang sensitif masjid buat bisnes buat kedai. Tapi kalau nak buat warung mobil buat, tapi konsep jangan sama dengan warung di luar. Warung di masjid mesti tagline-nya kau mengopi sepuasnya, membayar seadanya. Maknanya kita tak tetapkan harga. Kau ambil kopi ke apa ke, makanlah selemak ke apa, kau nak bayar seikhlasnya. Sebab itu bukan berniaga, kita nak sumbangan. Itu mungkin okey. Maka inilah antaranya tuan-tuan yang boleh menyebabkan masjid kita ramai orang datang. Kehebatan masjid kita, orang jauh pun sanggup datang nak tengok. Macam masjid kami di Pahang, Masjid Temerloh Jaya tu, terkenallah dia semayang jemaah sampai ke semayang subuh sampai ke dinding. Orang luar pun datang. Sewa pula homestay dekat-dekat situ sebab nak menengok dengan mata kepala sendiri. Betul ke kan dia berlakon? Betul. Dia orang datang. Jadi masjid kita kalau bagus, satu Malaysia datang tengok.
Jadi lama-kelamaan Allah akan beri rahmatlah kepada kampung kita hanya kerana masjid kita penuh keberkatan. Sebenarnya banyak nak cerita tapi masa kita pun dah agak lewat. Kalau makan lagi, makan penting betul lah. Tak boleh tinggal kita manusia mana makan rohani kita. Jadi saya kira sekadar itu lah, saya kira sembang-sembang malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah atas undangan. Mohon maaflah lewat sedikit berhenti ceramahnya. Moga-moga ada manfaat pembahasan kita. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahyi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.